Hingga kini umat Islam mengukur dengan rujukan Quran, hadis, dan kita ada ijma' ulama dan qiyas. Di zaman Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam tidak ada seperti kita ini, pembukuan mushaf situ dan berbagai sekolah-sekolah dibina dan berbagai-bagai lagi perkara baru yang dilakukan oleh umat Islam. Maka yang tidak ada di zaman Nabi SAW dan ada sekarang ini yang dibuat perkara baru, itulah yang dinamakan bid'ah. Di zaman Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan sinar Islam yang dibawa oleh Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan hanya rujukan Al-Quran dan juga perlakuan Nabi SAW gerak-geri dan apa cakap sebagai hadis, dua rujukan itu zaman Nabi, maka mereka terus merujuk pada Nabi SAW jika ada masalah. Dan Nabi akan merujuk pada Al-Quran ataupun Jibril datang dengan wahyu dan juga apa yang Nabi buat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu betul-betul memiliki hawa nafsu, tapi itulah yang wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Maka setelah Al-Habib Mustafa SAW wafat, berbagai-bagai pembaharuan dan juga kemajuan umat Islam yang begitu mencabar. Ulama-ulama mengeluarkan istinbat hukum, kesimpulan hukum, adakah ini boleh, tak boleh. Maka jadilah yang kita dengar itu, bila perkara baru yang dilakukan yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan bid'ah, iaitu yang tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu tuan-tuan, bid'ah itu memang terbagi dua. Yang mengatakan bid'ah itu sesat aja, mereka tidak mengkaji, tidak meneliti dan tidak fikir panjang. Jika bid'ah aja mereka mengatakan sesat. Padahal bid'ah itu dia ada yang hasanah, yang baik, dan ada yang mazmumah, ada yang dikeji, iaitu haram. Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus, dan itu dia. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus, ada yang sunat. Jadi kita kena tahu, jangan kita mandai-mandai asal bid'ah aja sesat. Orang Wahabi itu dia suka membid'ahkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah melihat Syiah menyesatkan Syiah. Ini kata sini, ini kata sini. Jadi sekarang ini yang banyak di kita itulah berdepan dengan perkara baru. Bid'ah tu perkara baru yang tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah itu banyak dia bersandar kepada amalan-amalan kita. Amalan yang asalnya ini, bila kita tambah lagi ini, itulah dia perkara baru yang dinamakan bid'ah. Jadi berbagai-bagai hukum timbul di situ. Qala al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ma abahallahu syai'an wa karihahu illa talaka wa syaba'. Tidaklah Allah haruskan sesuatu itu secara tak langsung sekaligus Allah benci perkara itu. Haruskan perkara itu, makna membolehkan perkara itu, dan sekaligus secara tak langsung Allah benci perkara itu. Apa dia? Illa talaqa wasyaba'. Melainkan talak, iaitu cerai, dan kenyang. Cerai perkara yang halal di sisi Allah, tapi perkara yang dibenci oleh Allah. Cerai, talak. Orang kahwin macam-macam. Konformkan si dia, inilah dengan inilah kata-kata manis. Tahu ajalah. Berkenalan, bercinta, bertunang orang sekarang, semuanya manis. Dah kahwin, pahit, payau, maung, hangus, hangit, pedas, macam-macam. Lama-lama kesudahan dia talak, cerai. Ya, harus
tetapi Allah benci talak itu. Itu kesudahan yang tak boleh diselesaikan. Maknanya asal ada perceraian tu, talak tu adalah benda yang tak kena pada kedua-dua orang yang berkongsi hidup itu. Yang kedua tu kenyang. Perkara yang harus, Allah haruskan tetapi Allah benci, tak suka, maknanya makruh. Makan sampai kenyang, makruh. Hari-hari buat perkara makruh. Raya dah habis, tidak marhaban. Marhaban kenyang terus. Makruh. Bila makruh tu perkara baru, bid'ah. Au bid'atun hadasat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaba'. Bid'ah yang berlaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu setelah Nabi wafat, asyaba', kenyang. Kenyang tu bid'ah. Bid'ah yang harus. Zaman Nabi tak ada kenyang. Semua biasa lapar, perkara biasa. Kenyang perkara ganjil. Kita lapar perkara ganjil, kenyang perkara biasa. Nabi sudah beritahu tuan-tuan, Nabi bersandar di dinding, di tiang di dinding, Nabi lapar. Kita bersandar dinding kerana kenyang, jauh beza dia. Jadi kenyang tu bid'ah. Hari-hari kita buat bid'ah. Kalau makan lauk ikan baung tu mana nak sepinggan? Tak adalah. Kalau kena sate tu apa tu marhaban kan? Mana nak makan sikit-sikit? Itulah kita hari-hari buat perkara bid'ah. Kenyang. Jadi makruh. Allah benci kenyang tu. Hari-hari buat perkara yang Allah benci, kenyang, makan banyak. Badan gini juga ni saya ni. Kering, nipis. Qala ibn Abdissalam, kata Izzuddin Abdussalam, sultan ulama bermazhab Syafi'i, mazhab kita. Al-bid'atu fa'lun lam nu'ahidhu fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah tu perlakuan yang tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa juga yang Nabi tak buat. Wahya tanqasimu, maka bid'ah itu terbagi kepada ila wajibin, wajib, wa ila muharramin, yang diharamkan, wa ila mandubin, yang harus, wa ila makruhin, pada yang makruh, wa ila mubahin, dan juga pada yang bid'ah yang harus. Kita kena tahu dan kita akan lihat contoh-contoh bid'ah yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh dan yang harus. Jangan sekali-kali kita kata bid'ah. Kita tahu bid'ah tu dia ada 5 bahagian. Dan ada orang terus katakan bid'ah tu sesat. Dia tahu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Kadang orang itu kan bid'ah. Dia menolak bid'ah. Atau perkara baru bid'ah. Tapi dia baca Quran, mushaf dia pakai itu. Pakai ni, mushaf ni. Baca dia. Sedangkan mushaf itu zaman Nabi tak ada. Ni bid'ah. Bid'ah yang wajib. Kata ada ni susah orang. Masa perang Badar, perang Uhud apa, ramai penghafal Quran, para hufaz yang syahid, mati syahid. Maka bila mandangkan tu, bila tidak dibukukan kumpulan Al-Quran ni, buku tadwin, maka hilang Al-Quran itu. Nanti hilang Al-Quran tu, umat Islam juga yang susah, yang tak tahu, tak kenal Quran. Jadi dibukukan tu. Jadilah mushaf. Iaitu mushaf. Yang Quran tu yang kita baca, yang dengar bunyi suara tu, itu Quran. Jangan salah faham. Yang ini mushaf bukan Quran. Macam ambil Quran tu, salah. Ambil mushaf tu, ya betul, mushaf. Orang yang kata bid'ah, baca Quran, buka ni. Dia tahu itu bid'ah. Dia sendiri pegang perkara yang bid'ah tu. Teruk nak otak macam dia. Dan aset tu lagi tak ada zaman Nabi SAW. Lagi bid'ah. Baca dalam tu. Tak semua kata bid'ah. Otak entah ke mana. Wahabi. Contoh bid'ah yang wajib. Iaitu satu. Kan nahwi contoh dia. Sini
Syekh Ibn Salam Izzuddin Abdul Salam dicontohkan kan nahwi, seperti belajar ilmu nahu yang nak mengetahui bahasa Arab, kalimah bahasa Arab yang di ujung tu baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, baris mati, itu kerja ilmu nahu bahasa Arab. Jadi belajar ilmu nahu tu bid'ah yang wajib. Untuk apa? Li ajli qiraatil hadisin nabawi, untuk membaca hadis Nabi. Hadis Nabi baca, kita mesti baca betul. Baris atas, baris bawah. Bahasa Arab tu dah ada sebab mengapa baris atas, mengapa baris depan, mengapa baris bawah, mengapa baris mati. Dia ada sebab. Bukan boleh main baca-baca gitu aja. Tu ilmu nahu. Betul, orang yang belajar bahasa Arab tu mereka akan tahu ilmu nahu dan ilmu sarab. Ilmu nahu ia membahaskan baris ujung. Yang ilmu sarab ni dia baris di tengah kadang. Sarab. Macam mana nak bagi baris tengah. Kalau orang mula belajar bahasa Arab, memang baca kitab tak baris, semua bantai baris hadapan. Semua lanyak baca baris hadapan. Bila dah lama tahu, oh ada yang baris atas, baris bawah. Ilmu nahu. Baca hadis mesti betul. Tak boleh kita main baca suka je. Salah apa yang Nabi cakap, kita mengajukkan cakap Nabi. Bila kita baca hadis, kita cakap qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW. Yang kita baca tu mesti betul, kerana kita mengajukkan cakap Nabi. Kalau kita tambah, kita kurang, kita salah, faltabawa maq'adahu minan nar, sedia ke tempat dalam neraka. Kalau Quran silap baca, kita boleh sifat, kita boleh ulang. Kalau baca Quran kita salah baca, kita ulang ayat tu. Betulkan bacaan dia, kita ulang. Betulkan bacaan tu. Tapi kalau hadis berterusan kita salah, ya ada ancaman. Kita ngajuk cakap Nabi. Mesti apa orang kata bulat-bulat apa yang Nabi cakap. Jangan kita tambah. Melainkan ada hadis lain yang seumpama macam itu. Sebab tu orang cakap kalau ada hadis lain dia cakap au kama qala, atau sebagaimana yang Nabi cakap. Mungkin dalam hadis yang lain. Itu ada. Tapi kalau baca Quran tak ada au kama qala. Ada Quran tu au kama qala. Mana ada, itulah dia. Hadis saja ada au kama qala. Itu pun kalau macam ada hadis banyak. Hadis tu ni diriwayatkan oleh sahabat ni ada sahabat tapi hadis yang maksud dia sama. Itu yang datang au kama qala. Orang belajar ilmu hadis tu dia tahu. Contohnya kalau saya beritahu, saya contohlah, katalah apa ni Encik Sungaji cakap. Dia cakap, tuan-tuan, lepas isyak malam ini, katalah tuan rumah cakap, bila Sungaji, malam ni lepas isyak ada tahlil dan doa selamat di rumah saya. Semua dijemput hadir orang masjid. Jadi bila Sungaji, dia akan sampaikan, tuan-tuan, ini cakap malam ni lepas isyak ada tahlil dan doa selamat di rumah ini. Semua jemaah dijemput hadir. Mesti sebiji cakap apa yang tu kita ngajuk kan. Bawa cakap dia ke situ. Tiba-tiba bila tambah, dia kata dia bakar kambing apa gini, ada sehati, ada lemang dia tu gini, ada apa ayam hutan, ikan baung. Apa jadi? Marah tu rumah. Hidang kena aja, apa ni, lontong je, lodeh aja dia. Nanti orang, Lan kau cakap ada ni, mana ada, tak ada. Dah jadi isu. Apatah lagi hadis Nabi SAW. Bila menambah perkataan itu, orang sendiri marah. Aku tak cakap macam itu pun kau mana-mana tambah. Mesti kena marah punya. Apatah lagi hadis Nabi SAW. Tu bid'ah yang wajib menahu. Tu mushaf itu juga. Wa ilal muharram, yang diharam. Mana bid'ah yang haram. Dia cakap bid'ah yang haram tak boleh dilakukan dan menolak dia hukumnya wajib. Kamazhabil qadariyah. Ini etikat. Bila etikat ni perkara baru. Bid'ah. Etikat qadariyah. Yang orang semua takdir. Memang Allah tetapkan takdir Allah ni semua. Tak ada usaha, tak ada apa. Qadariyah. Jabariyah lagi pula. Ni majbur, terpaksa gini. Memang manusia digagahi. Inilah yang dia boleh buat, tak ada apa. Ni semua memang Allah atur dah. Kita tak boleh buat apa gini. Itu Jabariyah tu. Majbur. Dipaksa. Digagahi. Tak boleh buat apa-apa.
juga salah akidah tu. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, apa lagi tu. Kita mazhab akidah kita, mazhab etikad kita ahli sunnah wal jamaah. Mazhab fiqh kita Imam Syafi'i. Yang lain tu dia mazhab Maliki, mazhab Ahmad Hambali, mazhab Abu Hanifah, mazhab dia dengan dalil dia. Mazhab kita mazhab Syafi'i, mazhab fiqh dengan dalil kita. Mazhab akidah kita, etikad, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau tuan-tuan nak temuduga atau periksa jadi guru takmil macam saya ni, akan periksa tanya. Isi borang akan tanya, mazhab fiqh atau mazhab apa ni hukum kita fiqh, kita tulis Syafi'i. Dan ada kena mazhab akidah etikad, kita tulis ahli sunnah wal jamaah. Tu ada tu tulis tu. Kita mazhab akidah kita tauhid ahli sunnah wal jamaah. Kutubah tu hari-hari je, aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah tu. Dan yang tasawuf lagi kita ada Syekh Junaid Al-Baghdadi ataupun Imam Al-Ghazali, itu saja kita rujuk itu. Jadi Qadariyah tak boleh kita pakai, tolak. Juga Mujassamah yang menganggap Tuhan itu berjisim. Tuhan itu bertubuh badan pula. Bila menganggap Tuhan itu bertubuh badan, maka seperti makhluk manusia, maka ditolak. Kerana kita tahu laisa kamitsli syai'un, tidak ada barangan suatu, tak boleh seperti ini, tak boleh. Tubuh badan, kita tahu kalau orang bertubuh badan macam botol ni, kita tahu ni mana ada bentuk tubuh ada bentuk. Bila ada botol ni maknanya dia mengambil ruang, mesti ada tempat untuk botol ni. Macam tuan-tuan duduk tu ada ruang, tempat terhayus, tempat mengambil lapang, mengambil tempat, mengambil kawasan. Maka kalau Allah ada, mana Allah mengambil kawasan. Macam kereta parking, dia ambil kawasan. Kalau Allah ada, mana Allah ambil kawasan untuk duduk gitu. Jadi Allah tak seperti makhluk. Tangan badan. Betul orang yang kufur tu lukis Tuhan kan banyak tangan, kepala gini tu. Macam mana pula gitu? Engkau buat, dia lepas tu engkau sembah pula. Macam kerusi, buat kerusi, sembah kerusi. Kan otak macam mana tu? Macam mana pula engkau jadikan Tuhan? Macam mana engkau dulu jadi, lepas tu engkau buat Tuhan pula? Engkau dan Tuhan mana dulu sepatutnya? Engkau dengan orang yang jadikan kau mana dulu? Tentulah orang yang menjadikan kau tu mesti ada dulu. Mestilah orang yang menjadikan kau tu dia lebih hebat dari engkau, dia lebih alim daripada engkau. Kalau kita nak tahu kehebatan pencipta tu, lihat apa yang diciptanya. Kalau kita lihat langit dan bumi, langit itu kejadian unik, hebat. Bumi juga hebat, tak ada bertali, tak ada papan, tak tergantung apa. Menunjukkan pencipta dia tu hebat. Kalau kata ada dengan sendiri, mana ada dengan sendiri? Kita jalan-jalan, kita jumpa ada tai anjing. Mestilah anjing berak situ. Mana tiba-tiba tai anjing ada gitu je. Kata ada anjing yang berak, mesti ada yang melakukannya. Kais-kais, siapa yang ngais ni? Tentulah ada orang yang mengaisnya. Fal raddu ala haula'i minal bid'ah al-wajibah. Maka kita menolak Qadariyah, Jabariyah, Mujassamah ni wajib. Kerana benda dia sesat. Wajib tolak. Itu contoh yang haram. Wa ila mandub, sunat. Contoh bid'ah yang sunat. Qasalatit tarawih, sembahyang tarawih 20 rakaat. Itu yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardahu. 20 rakaat itu bid'ah yang sunat. Sayyidina Umar dijamin syurga oleh Allah SWT di antara al-basyirin bil jannah. Yang Nabi cakap syurga al-basyirin bil jannah, antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Buat perkara sama tarawih ni, orang jamin syurga, dia tak akan salah punya. Sayyidina Umar mengasihi Nabi SAW dan Nabi kasihkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan setiap yang Nabi kasihkan, tentulah Allah kasihkan kerana Nabi kasihkan seorang itu, maka Allah pun kasihkan juga. Sayyidina Umar kasihkan Nabi, maka kan Nabi itu dikasihi oleh Allah SWT, Habibullah. Maka Sayyidina Umar juga, jika kita mengikut Sayyidina Umar itu dikasihi oleh Nabi dan Nabi dikasihi oleh Allah, maka kita juga dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikut orang yang dikasihi oleh Nabi dan juga secara langsung dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu tu. Buat 20 apa salahnya? Apa ni sebulan, itulah sebulan. Nak buat 8, lepas tu bising pula.
Buatlah 20. Sayyidina Umar tu dia jamin syurga, masuk syurga. Dia buat tetap syurga. Tak ada pun neraka disebabkan 20 tu, tetap syurga. 20 rakaat. Kita ni nak banding Sayyidina Umar siapa? Subuh pun lewat, bangun lambat. Zuhur pun qada, tak apa-apa dah. Memang Sayyidina Umar tu dijamin syurga. Yang kita ni entah apa dijamin neraka, na'udzubillah. Macam Hasan al-Basri, sembahyang kita tu kadang bukan mendekatkan, bukan menjauhkan dari syurga kepada daripada neraka, kadang mendekatkan kepada neraka. Kata Hasan al-Basri, sembahyang kita tu kata dia. Ya, ni kita. Lepas tu macam-macam cakap pula. Ini contoh bid'ah yang sunat, sembahyang tarawih. Dan juga wabina madaris, pembinaan sekolah-sekolah, itu juga bid'ah. Bid'ah yang sunat. Sekolah Arab, sekolah agama, sekolah menengah, sekolah rendah, tahfiz, apa, semua tu bid'ah. Bid'ah yang sunat, kena tahu. Zaman Nabi mana ada sekolah? Itulah halakah duduk dalam masjid dengan halakah duduk sahabat. Jadi ada sekolah, ada semua tu, apa juga sekolah pun bid'ah yang sunat. Bina sekolah. Universiti sama juga. Tu yang berpahaman Wahabi tu, golongan muda kan gini, belajar kat universiti, belajar tempat bid'ah pun tak masuk akal je. Kau menolak bid'ah tapi belajar tempat-tempat yang diistilahkan bid'ah yang sunat. Kita ni bid'ah. Kita wirid lepas subuh tu memang itu ada hadis dia. Wirid, Nabi ada wirid. Tapi yang kita tambah ataupun kita wirid ramai kuat itu, kita ada lepas tu ada selawat tafrijiyah kan gitu. Itu memang bid'ah, tapi bersandar dengan amalan kita. Memang bid'ah mana perkara tu perkara baru, tapi benda tu dapat pahala. Azan biasa gitu je. Bila di lagu tu itu bid'ah. Kerana bid'ah tu dia bersandar dengan amalan kita tu. Banyak amalan bersandar pada amalan kita. Itu yang susah nak buang dengan lagu tu. Lagu tu perkara baru bid'ah. Yang Quran tu memang kita sunat, kita hias Quran tu dengan suara kita, dengan keelokan suara kita. Sementara lagu tu juga bid'ah. Kalau bid'ah tu dia tidak membawa pada sesat, membawa pada orang suka dengar Quran. Ya, okey. Nak borong semua bid'ah, ya tak ada masalah. Tapi kan kita tahu, bid'ah sunat, yang haram, bid'ah yang makruh. Wa ila makruhin, bid'ah yang makruh. Kazahzafatil masajid, seperti menghias, mengelokkan masjid, menghias masjid, makruh. Meletakkan Al-Quran ni, hias tu di masjid, tembok masjid tu itu makruh tu. Makruh tu. Ini tak ada. Okey. Masjid lain tu ada. Masuk masjid tu 3 tu ada juga letak Al-Quran khat tu. Ya makruh. Kat rumah kita pun tanpa tu, ya makruh juga. Ini makruh. Kemudian dia kata dia wa tazwikil masahib, kita menghias, mengukir mushaf tu, Al-Quran apa tu, kita ukir berkayu kan, ayat kursi ukir berkayu tu, ya makruh. Pada jam digital kan, jam tu kan tulis Al-Quran dah. Nanti bila rosak, ke mana tu? Dibuang kat sampah, ada tu tulis Al-Quran tu. Siapa yang menghinakan? Ya umat Islam sendiri. Kita kena tahu. Kalau gitu kan ya buanglah, coret, buat jangan lupuskan tu. Jadi kita menghiasi ukir ayat Quran tu dalam kayu jati kan, buat ayat kursi apa ataupun suatu ikhlas, okey, ya makruh. Itu contoh dia. Makruh, masih belum sampai yang haram. Wa ila mubah, dan bid'ah yang mubah, yang harus. Kal musafahati ba'da salah, seperti kita bersalam selepas sembahyang itu bid'ah yang harus. Tapi kita bersalam tu tetap pahala wajib. Dapat pahala sunat salam. Cuma itu tidak ada. Maka kita bersalam tu, perlakuan itu bid'ah. Ini perkara baru. Zaman Nabi tak ada. Tapi bersalam tu dapat tak pahala tu? Iya, dapat pahala. Cuma bid'ah harus je. Tu kena faham tu. Bid'ah yang harus. Makan atas meja tu, ya bid'ah yang harus. Ayak tepung tu kan daripada tangkai dia kan ada campur jerami padi kan, ada jerami, ada apa tu kan, kita ayak untuk bersihkan tu. Ya itu bid'ah yang harus. Zaman Nabi tak ada ayak tepung ni, bid'ah yang harus. Jangan kita nak nolak, cakap asal bid'ah je haram, sesat. Kemana ilmunya cetek, mesti tahu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, min tamamil tahiyati al-akhdhu bil yadi, rawah Tirmizi. Antara kesempurnaan penghormatan kita pada seorang itu ialah mengambil tangannya. Maknanya bersalam dah orang tu. Mungkin kalau kita berjumpa, kita cakap Assalamualaikum, salam. Lepas tu kita bersalam. Ya, bersalam itu merupakan tanda-tanda kesempurnaan penghormatan seorang itu kepada seorang yang lain. Bersalam. Itu kata Nabi, min tamamit tahiyati, di antara tanda kesempurnaan penghormatan seorang tu al-ahzu bil yadi, mengambil tangan dia, itu bersalam tangan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ya, hadis bersalam. Jadi bila lepas sembahyang salat tu, walaupun bid'ah yang harus, ya, penghormatan seorang tu per seorang tu salam. Minas sunnati, aku lihat, kata pengarang tu, aku lihat dalam kitab Syaraful Mustafa, nama kitab Syaraful Mustafa, nama kitab Syaraful Mustafa, kemuliaan Al-Mustafa, itu kemuliaan Nabi SAW. Minas sunnati, antara sunnah, ayakra'a indal musafahah, dibaca ketika bersalaman tu wal asri. Ini antara sunnahnya, bila bersalam tu baca wal asri, suratul asri. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, ma akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi yadi rajulin fafarakahu hatta yaqra'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Zakarahu fil azkar. Kata Anas, tidaklah Nabi SAW bersalam dengan seorang lelaki dan berpisah dengan dia sehinggalah Nabi baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi kalau salam sahabat, ya, Nabi akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini di antara sunnah. Dan juga baca surah Asri. Itu Nabi buat. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Itu dia. Jadi kesimpulannya, bid'ah tu ada 5 bahagian. Jangan sekali kita kata bid'ah tu sesat. Tidak. Dia ada yang bid'ah yang hasanah dan ada yang dalalah, yang sesat. Maka kita melihat pada bid'ah yang hasanah, yang elok, yang sekarang ini yang buat. Tak ada pun ulama membangkang. Cuma bangkang tu mungkin golongan muda yang mana yang fahaman dia yang orang kata ketat. Tanda ni. Padahal kau sendiri pun macam-macam bid'ah yang kau buat, yang kau ambil, kata bid'ah. Jadi jangan kita sebenarnya mudah mengatakan bid'ah tu sesat, kerana ada yang baik, yang elok. Termasuklah azan hari Jumaat tu, azan yang pertama tu bila masuk Zuhur tu, itu ditambah oleh Sayyidina Osman. Ini bid'ah yang sunat. Sayyidina Osman yang menambah tu azan pertama tu. Azan asar tu bila naik mimbar azan. Itu azan asar hari Jumaat tu. Hari ni hari Jumaat. Itu ditambah oleh Sayyidina Osman tu. Kerana orang Islam masa tu banyak, zaman Sayyidina Osman banyak orang Islam duduk jauh. Tiba-tiba tu azan je, tak sempat nak bersedia. Jadi bila azan pertama, balik cepat balik. Dah ada azan. Tu azan pertama, bila masuk waktu Zuhur, azan pertama itu azan bid'ah yang sunat yang ditambah oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu warḍahu. Sementara azan asal ialah azan yang setelah imam naik atas mimbar azan. Itu azan asal dia. Sekali saja. Dari 2, azan dan juga qamat aja. Yang tu. Asal 2, azan bila Nabi atas mimbar, lepas tu qamat. 2 saja. Bila Sayyidina Osman dah jadi 3. Azan bila masuk Zuhur, masuk sembahyang Jumaat, waktu sembahyang Zuhur, maka azan pertama itulah azan yang ditambah oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu warḍahu. Sayyidina Osman juga antara al-Basirin bil Jannah, yang dikhabarkan syurga. Jadi kita mengikut orang yang disukai oleh Nabi, maka kita juga disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan begitulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.